Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Tun Musa Aman, TYT Sabah ke-11 dengan pengalaman luas dan harapan baru untuk negeri di bawah Bayu. Pelantikan Tan Sri Musa Aman sebagai Tuan Yang Terutama ataupun TYT yang dipertua negeri Sabah ke-11 telah mencetuskan pelbagai reaksi di kalangan rakyat dan pemimpin politik di Sabah. Beliau menggantikan Tun Johar Mahiruddin yang telah menamatkan perkhidmatan pada 31 Disember 2024 setelah menyandang jawatan itu selama 14 tahun. Pelantikan Musa Aman disempurnakan melalui surat cara pelantikan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dalam satu majlis istiadat rasmi di Istana Negara, Kuala Lumpur. Majlis ini turut dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor. Musa Aman yang menerima gelaran Tun selepas dikurniakan darjah kebesaran Seri Maharaja Mangku Negara dijadwalkan memulakan tugasnya sebagai TYT Sabah pada 1 Januari 2025. Dengan sambutan rasmi diadakan di Terminal 2, Lapangan Terbang Antarabangsa, Kota Kinabalu. Tun Musa Aman membawa pengalaman luas sebagai bekas Ketua Menteri Sabah yang paling lama berkhidmat, yaitu selama 5 penggal dari tahun 2003 hinggalah 2018. Dalam tempo itu, beliau dikenali sebagai pemimpin yang berjaya menstabilkan politik Sabah serta memastikan rizab keuangan negeri meningkat dengan sangat ketara. Di bawah kepimpinan beliau, Sabah mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan pelaburan asing meningkat dalam sektor seperti minyak, gas, dan perladangan. Beliau turut memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan kedudukan UMNO di Sabah, terutamanya ketika parti itu mula bertapak di negeri ini pada tahun 1990-an. Walaupun begitu, tempo pentadbiran Musa Aman tidak lari daripada kontroversi, terutamanya apabila beliau berdepan tuduhan rasuah dan salah guna kuasa. Walaupun akhirnya beliau dibebaskan daripada semua tuduhan tersebut, isu-isu ini masih sering menjadi topik perbincangan apabila membincangkan warisan politik beliau. Pelantikan Musa Aman ini menandakan berakhirnya era Tun Johar Mahiruddin yang dikenang sebagai TYT Sabah yang memainkan peranan penting dalam mengekalkan kestabilan politik negeri. Tun Johar dilantik sebagai TYT pada 1 Januari 2011 dan berkhidmat selama 14 tahun. Sepanjang tempoh tersebut, beliau menghadapi pelbagai cabaran politik termasuk perubahan pentadbiran di Sabah selepas pilihan raya umum ke-14 pada 2018 yang menyaksikan Barisan Nasional kehilangan kuasa buat kali yang pertama. Ketika Sabah beralih kepada pentadbiran kerajaan negeri di bawah Parti Warisan Sabah, Tun Johar berjaya mengawal ketegangan politik dan memastikan peralihan kuasa berjalan dengan lancar. Namun, ada juga kritikan terhadap peranannya yang dikatakan lebih memihak kepada pihak tertentu, terutamanya dalam isu pelantikan Ketua Menteri Sabah pada tahun 2020. Walaupun begitu, jasa beliau dalam memastikan keharmonian dan kestabilan politik di Sabah tetap dihargai oleh pelbagai pihak, termasuk Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor yang menyatakan rasa hormat dan penghargaan kepada Tun Johar atas sumbangannya kepada rakyat negeri ini. Dengan pelantikan Musa Aman, harapan baru kini diletakkan di atas bahu beliau untuk memimpin Sabah sebagai TYT yang mampu membawa negeri ini ke arah masa depan yang lebih baik. Musa Aman bukan saja dilihat sebagai seorang pemimpin yang berpengalaman dalam bidang pentadbiran, tetapi juga seorang tokoh politik yang telah membuktikan keupayaannya dalam mengemudi Sabah melalui pelbagai cabaran. Namun, persoalan besar tetap timbul.
Adakah beliau mampu menggalas tanggung jawab ini dengan cemerlang, terutamanya ketika Sabah sedang berdepan isu-isu kritikal seperti pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63, pembangunan infrastruktur luar bandar, dan pembahagian hasil sumber semula jadi seperti minyak dan gas. Isu MA63 khususnya menjadi perhatian utama rakyat Sabah kerana ia melibatkan tuntutan hak autonomi yang telah lama diperjuangkan oleh pemimpin negeri. Walaupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini memberikan jaminan bahawa Kerajaan Persekutuan komited untuk melaksanakan MA63 sepenuhnya, ramai pemerhati politik meragui sejauh mana perkara ini boleh direalisasikan tanpa tekanan politik yang kuat daripada Sabah. Sebagai TYT, Musa Aman dijangka memainkan peranan penting dalam memastikan hak-hak Sabah terus diperjuangkan. Pelantikan ini juga menimbulkan persoalan sama ada Musa Aman dapat memastikan Sabah bergerak ke arah yang lebih progresif atau sekadar meneruskan legasi politik lama yang sering dikritik sebagai terlalu bergantung kepada kerajaan pusat. Musa Aman pernah dikritik semasa menjadi Ketua Menteri kerana tidak cukup tegas dalam menuntut hak Sabah, terutamanya dalam isu royalti minyak. Adakah beliau kini akan mengubah pendekatannya atau adakah beliau akan terus berperanan sebagai pemimpin yang lebih konservatif dan berhati-hati dalam menguruskan hubungan dengan kerajaan pusat? Di samping itu, ramai rakyat Sabah mengharapkan agar Musa Aman dapat memainkan peranan yang lebih proaktif dalam merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Masih terdapat banyak kawasan di Sabah yang ketinggalan dari segi infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan air bersih, dan elektrik. Pelantikan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai hala tuju politik Sabah di bawah kepimpinan Musa Aman sebagai TYT. Ada yang melihat pelantikan ini sebagai langkah strategik Kerajaan Persekutuan untuk mengekalkan sokongan Sabah kepada gabungan pemerintah. Namun, ada juga yang berpendapat bahawa ini adalah peluang terbaik untuk Musa Aman membuktikan bahawa beliau mampu membawa pembaharuan yang signifikan kepada negeri ini. Pelbagai pihak termasuk pemimpin UMNO dan Barisan Nasional seperti Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan menyatakan keyakinan mereka terhadap Musa Aman. Mereka percaya bahawa kepimpinan beliau mampu menyumbang kepada kestabilan politik Sabah sekaligus menarik lebih banyak pelaburan ke negeri ini. Namun begitu, pelantikan ini juga tidak terlepas daripada kritikan. Ada yang melihatnya sebagai langkah kitar semula pemimpin lama mempersoalkan sama ada Sabah kekurangan tokoh baru yang lebih dinamik untuk mengisi jawatan tersebut. Sesetengah pihak turut mengaitkan pelantikan ini dengan usaha untuk memastikan Sabah terus berada dalam orbit politik kerajaan pusat, terutamanya dalam konteks persaingan antara gabungan politik di peringkat persekutuan. Kritikan ini menjadi lebih relevan apabila mengimbas semula sejarah politik Sabah yang sering menjadi medan pertarungan kuasa antara kerajaan negeri dan pusat. Adakah pelantikan Musa Aman sebagai TYT Sabah benar-benar dapat membawa perubahan yang rakyat Sabah harapkan atau sekadar meneruskan legasi politik lama yang sering dikritik? Bagaimana pula rakyat Sabah dapat memastikan TYT memainkan peranan aktif dalam memperjuangkan hak negeri ini, khususnya dalam isu MA63 dan royalti minyak? Adakah ini masa yang sesuai untuk Sabah mempertimbangkan model baru dalam pentadbiran negeri di luar bayangan politik persekutuan? Semua persoalan ini mencerminkan dilema besar yang sedang dihadapi oleh Sabah dalam menentukan hala tuju politiknya.
Pelantikan Musa Aman sebagai TYT Sabah jelas membawa harapan baru, tetapi ia juga menuntut beliau untuk membuktikan bahwa pengalaman dan kebijaksanaannya mampu memberi manfaat kepada rakyat Sabah. Rakyat kini menanti kepimpinan beliau yang diharapkan dapat menjadi simbol perpaduan, keadilan, dan kemajuan bagi negeri di bawah Bayu. Sama ada harapan ini akan tercapai atau tidak, hanya masa yang akan menentukan. Apakah pendapat Anda semua? Sila utarakan pendapat Anda, ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Currents VMY. Sekian, terima kasih.